Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Linnabil karim al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وبعد. Semati Tuan Pengerusi Surau Nurul Ikhlas, tidak lupa juga kepada ayah-ayah, pakcik-pakcik, abang-abang dan tuan-tuan yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukurillah, syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas ruang dan peluang yang Allah berikan pada kita pada tengah hari ini untuk sama-sama kita duduk di dalam surau sementara menantikan waktu solat Jumaat. Mudah-mudahan Allah merahmati kita dan memberkati kehidupan kita di dunia hingga ke syurganya nanti, insya-Allah. Di dalam beberapa ayat Al-Quran kata Allah Subhanahu Wa Taala, disebut di dalam surah Al-Insan yang selalu dibacakan setiap pagi Jumaat. Kita baca. Disebut inna hazihi tazkirah faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila wa ma tasyauna illa an yasha Allah innallaha kana aliman hakima. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih waz-zalimina a'adda lahum 'adzaban alima. Allah SWT bagi tahu kepada kita, disebut sesungguhnya Al-Quran itu adalah peringatan Allah Subhanahu Wa Taala. Quran semua sekali. 6236 ayat, semuanya peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, semua. Ada peringatan untuk ke syurga, ada peringatan untuk ke neraka, ada peringatan untuk orang yang selalu ingat kepada Allah, dan ada peringatan kepada orang-orang yang lalai. Jadi di dalam Al-Quran tersebut, maka Allah kata sesiapa yang mengambilnya, mengambil tu apa? Amal Al-Quran tu. Sesiapa yang beramal dengan Al-Quran tersebut, maka dia akan mengikuti jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya selamatlah, ikut jalan Allah. Maknanya semua dia ikut jalan Allah berlandaskan daripada Al-Quran yang diamalkannya tersebut, maka dia selamat. Jalan Allah ni macam mana ustaz? Orang tanya. Jalan Allah ni allazi an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ini jalan Allah. Jalan Allah ini jalan yang pernah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada nabi-nabi. Jalan Allah ini pernah diberi nikmat oleh Allah kepada orang-orang yang soleh. Jalan Allah ini pernah diberi oleh Allah SWT kepada orang-orang yang dalam keadaan syuhada. Bahkan orang jalan-jalan ini adalah jalan-jalan orang yang benar di sisi Allah SWT. Kita nak jalan tu tuan-tuan. Kita tak nak jalan-jalan yang bersimpang siul dalam keadaan yang tak betul ni. Sebab itu, kalau kita memerhatikan di dalam beberapa ayat Al-Quran, ayat Quran kata apa? Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Sesiapa yang berpegang teguh kepada Allah, maknanya tali dia. Sesiapa yang berpegang teguh kepada Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan dorongnya ke jalan yang lurus. Masya-Allah. Wa may ya'tasim billahi wa rasulihi,
dan dia berpegang teguh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Al-Quran pun dia pegang, sunnah Nabi, apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah, hadis-hadis Nabi, kata-kata Nabi, perbuatan Nabi dan tingkah laku Nabi, semuanya adalah sunnah-sunnah Nabi yang dipegang dalam kehidupannya. Maka dia akan didorong oleh Allah ke jalan yang lurus yang diredai Allah SWT. Tuan-tuan, ayah-ayah, pakcik-pakcik yang dikasihi sekalian, ada seorang datuk meninggal hari ini, pagi ni, tuan-tuan. Datuk Ustaz, namanya Datuk Nasaruddin Ali. Kalau pernah dengar nama ni, dia ni orang baik, tuan. Datuk ni orang baik. Datuk Nasaruddin Ali, dia orang baik. Dia duduk mengajar di masjid dekat rumah saya. Kitab apa? Kitab yang lama punya ni. Hari ni dia meninggal dunia di Hospital Kajang, tuan-tuan. InsyaAllah pada petang ni dia akan dikebumikan di Gemencih, tuan-tuan. Dia ni nak cerita, tuan-tuan, orang baik, orang soleh. Saya duduk cakap ni, saya duduk nampak wajah dia, tuan-tuan. Saya boleh duduk gambar wajah dia macam mana. Dia orang baik, dia ni nak kata orang baik ni, tuan-tuan. Sifat orang baik ni macam ni. Macam mana boleh kita kata dia tu orang baik? Dia santuni semua orang. Dia tak kira siapa. Kita ni siapa, dia tu siapa, semua dia layan baik. Bahkan dia cakap pun dengan percakapan yang baik. Lemah lembut dia cakap. Dia tak ada cakap macam saya, kasar kan? Kasar. Kedah kan, utara, kasar. Dia cakap dia lembut. Dia jumpa kita. Assalamualaikum Ustaz, khabar, sihat? Sihat. Sihat Datuk? Sihat. Masya-Allah. Lepas ni kuliah mana lagi Datuk? Lepas ni anak cadang nak balik ke Monceh. Oh gitu, ada majlis kenduri kahwin sikit. Oh, suara dia macam tu. Bukan nak suruh buat suara macam tu. Sifat orang baik tu memang macam tu. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Ahli syurga itu qaulan layyina. Percakapan dia itu lemah lembut, cakap. Bahkan dia orang soleh, dia mudah didekati oleh semua orang, tuan-tuan. Bagus dia ni, tuan-tuan. Dia dapat datuk pun daripada Johor, tuan-tuan. Bukan biasa-biasa punya datuk tu. Kan? Kita nak dapat datuk, ingat senang, tuan-tuan. Nah, senang jugalah Ustaz. Anak saya bersalin, saya dapat datuk Ustaz. Memang datuk tu. Jadi maknanya orang-orang yang baik ini, tuan-tuan, kita dapat lihat dari sudut riak wajahnya yang terpancar sinar keimanan daripada seorang hamba Allah. Bila dia berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis Nabi, maka ia akan memancarkan sinar keimanan kita itu di khalayak ramai. Sebab cahaya iman kita itu, tuan. Sebab itu, tuan-tuan, ayah-ayah, pakcik-pakcik yang dikasihi sekalian, maka kita faham keutamaan kita untuk mengikuti segala apa yang Allah datangkan kepada kita itu dituntut oleh agama kita. Apa yang perlu kita buat di dunia ni? Apa-apa yang diperintahkan Allah buat, dan apa-apa yang ditegah oleh Allah tinggal. Tok Khatib setiap hari Jumaat tegur kita. Dia kata apa? Usikum wa iyaya bitaqwallah. Khatib kata apa? Usikum wa iyaya bitaqwallah. Dia kata. Apa maksud? Aku nasihat kepada kamu dan aku nasihat kepada diriku untuk bertakwa kepada Allah. Dia bukan nasihat diri orang lain saja. Dia nasihat diri dia saja. Maknanya dia nasihat orang, dalam masa yang sama dia ingatkan diri dia supaya menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah. Wah, tuan-tuan, khatib setiap hari Jumaat sebut takwa. Jadi berapa ramai manusia yang boleh sampai darjah ketakwaan tersebut? Mari kita tengok. Ada beberapa yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ciri-ciri orang yang bertakwa. Mari kita tengok sikit. Kalau di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak mengeluarkan hadis-hadis yang cerita tentang keimanan. Contohnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Nabi kata. Apa dia Nabi kata? Sesiapa yang beriman kepada Allah dan yaumul akhirah, maka dia mesti memuliakan tetamunya. Muliakan tetamu. Kalau tuan-tuan baca dalam kitab Bahrul Mazi. Bahrul Mazi ni ada jilid yang menceritakan tentang apa? Tentang hal ehwal
dhif yang datang ke rumah kita ni. Dalam tu dia cerita, dia datangkan hadis Nabi SAW. Nabi kata kepada dia, muliakan tetamu kamu. Tetamu ni siapa ustaz? Orang tanya. Tetamu ni ada yang diundang, ada yang tak diundang, ada yang kita jemput betul-betul sampai ke rumah kita. 3 jenis tetamu tu. Ada pun yang kita undang, mai rumah, tak mai tak apa, tapi kalau ada masa mai undang. Ada satu lagi tak undang, tetapi dia berhenti depan rumah kita. Ji, nak tumpang malam sah di rumah boleh? Oh, penat macam ni. Ada yang satu lagi, mai sungguh-sungguh ni memang tak ada orang lain dah. Memang kita makan kita saja. Keluarga Han dengan keluarga aku, kita makan kita saja. Kita nak makan sonok-sonok ni je. Itu maknanya memang khas daripada kita. Jadi 3 jenis dhiyafah ni disebut oleh baginda Nabi SAW, suruh kita layan dan muliakan tetamu. Sebab apa? Sebab ia adalah sifat-sifat manusia yang beriman kepada Allah dan beriman kepada yaumul akhirah. 2 benda ni jaga sungguh-sungguh. Bila kita beriman kepada Allah, bila kita beriman kepada yaumul akhirah, kita mesti buat benda-benda apa yang disuruh oleh Allah, termasuk melayani dan memuliakan tetamu yang hadir ke rumah kita. Mulia. Orang tanya pula, ustaz, tetamu ni nak kena layan berapa hari? Nak layan berapa hari? Jawab. 1, 2, 3. Nak layan tu wajib ke sunat? Itu dah. Nak layan tu wajib ke sunat? Tuan nak jawab apa? Senyap semua. Layan tetamu ni, mari kita tengok apa kata ulama mazhab kita. Yang pertama Imam Hanafi, yang kedua Imam Maliki, yang ketiga Imam Syafi'i. 3 mazhab ni kata sunat. 1 mazhab Imam Ahmad kata wajib, tetapi sehari semalam, dia kata. So sunat. So apa yang perlu kita bagi kepada dia? Nabi SAW bagi tahu benda ni. Nabi kata, sekiranya mereka datang ke rumah kamu, layanlah mereka, bahkan memuliakan pemberian kepada mereka. Termasuk makanan. Kalau makanan selalu kita makan dengan anak-anak dan isteri kita, makan yang begitu hebat dah. Tetapi bila mai tetamu, up sikit lagi, bagi hebat sikit untuk tetamu kita. Itu disuruh. Jadi maknanya ini akhlak ataupun ini yang disebut sebagai sunnah Nabi SAW yang disuruh bahkan dituntut oleh Rasulullah kepada kita untuk memuliakan tetamu. Sebab apa? Nak dapat title beriman kepada Allah, nak dapat title beriman kepada yaumul akhirah. Dapat 2 tu. Okey dah tu. Yang lain ikut ya. Bila kita buat benda-benda yang boleh menjadikan kita itu beriman kepada Allah, sudah tentu kita sudah beriman kepada Rasulullah SAW. Dapatlah 3. Bila kita tunai lagi, bila kita orang mai ke rumah kita, kita layan betul-betul, kita mengharapkan Allah SWT. Bahkan kita kata, mudah-mudahan dia ni datang bawa mai rezeki dan keberkatan dalam rumah aku. Itu dah termasuk dalam qada dan qadar Allah SWT. Tentu tuan-tuan. Tetapi yang menjadi premier ataupun paling besar sekali, iaitu beriman kepada Allah dan beriman kepada yaumul akhirah. Orang tanya kita, ustaz, ada lagi ke hadis-hadis yang cerita tentang 2 benda ni? Banyak. Antaranya apa? Baginda Nabi SAW sebut apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw yasmut atau aw yaskut. Sama, dia sama punya depan tu, cuma hujung dia tu lain. Tadi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, 1. Yang kedua, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw yaskut. Nampak tuan-tuan? Maknanya apa? Dari sudut percakapan pun kita kena jadi manusia yang menjuruskan kepada berimannya kita kepada Allah dan beriman kepada yaumul akhirah. Jaga mulut. Mulut ni Masya Allah, kalau nak cerita banyak. Tapi kita untunglah, kita orang lelaki. Orang lelaki dia bagus sikit mulut dia macam tu lah. Balik senyap. Senyap. Abang dah makan? Makan dah dia. Senyap lah. Memang macam ni kan.
Nak cakap apa lagi? Okey. Jadi dia cover macho dia, tuan-tuan. Tu orang lelaki lah. Dia tak cakap banyak. Kalau dia pun cakap banyak, bini dia pun cakap banyak, anak pening, tuan-tuan. Pening. Mana satu mak ni? Mana satu ayah ni? Jadi biarlah kita ni dalam keadaan seperti mana orang lakinya kita. Okey. Jadi maknanya falyakul khairan aw yasmut. Yang kedua iaitu jaga mulut daripada bercakap benda-benda yang merapu, bahkan diam itu lebih baik. Diam. Kalau boleh cakap yang baik, tuan-tuan buka dalam kitab Bahrul Mazi, tuan-tuan cari bab tentang cerita tentang cantiknya akhlak. Dia cerita dalam kitab tersebut, dia kata, sesiapa yang nak bercakap, fikir terlebih dahulu. Kalaulah benda itu benda yang menguntungkan akhirat, bercakaplah kamu. Tetapi benda yang tidak menguntungkan akhirat, lebih baik kamu diam sesekali. Diam. Boleh tak? Lagi semua pakai diam. Khatib cakap ni, semua kena diam. Yang tu memang wajib kena diam. Jangan pergi bercakap pula. Sekian dimaklumkan. Ada tu. Saya tak terasa sangat di Selangor ni, kalau di kampung saya tu. Kampung saya Pematang Poh. Masjid Permatang Janggus. Masjid Permatang Janggus. Janggus, Selangor. Permatang Janggus. Masjid Permatang Janggus ni, Tok Bilal dia pegang tongkat ni. Tok Bilal tua pegang tongkat. Dia sebelum nak serah tongkat tu kepada Tok Khatib, dia baca hadis Nabi tu. Iza qulta li sahibika yakhtub yaumal jum'ah aunsib faqad lagaut. Dia terang macam tu. Kita pun dah hafal lagi dia cakap tu. Dia kata apabila Tok Khatib sedang berkhutbah di atas mimbar, maka kenalah diam dan mendengarnya. Dia suruh tu. Kalau kamu bercakap, maka lagaut. Apa maksud lagaut? Sia-sialah pahala Jumaat kamu pada hari tersebut. Itu diterang oleh Tok Bilal tu. Tok Bilal memberi penerangan sebelum nak serah tongkat tu kepada Tok Khatib. Tu kira okey lah, bagi peringatan. Ada setengah masjid, dia tak bagi peringatan macam tu. Tok Khatib sendiri bagi peringatan. Itu ganas sikit lah. Bila Tok Khatib bagi peringatan, ganas lah. Sebab dia pegang tongkat. Itu bahayanya. Jadi biarlah khatib ataupun para jemaah masing-masing memberi peringatan di antara satu sama lain supaya tidak berkata-kata, supaya tidak melararkan segala apa yang kita ada di dalam solat Jumaat tersebut. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, itu yang kedua. Maknanya percakapan pun jaga supaya kita menjuruskan kepada berimannya kita kepada Allah dan berimannya kita kepada Rasulullah SAW dan yaumul akhirah. Yang ketiga, apa lagi? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Dikatakan kepada kita sekarang, Nabi kata, sesiapa yang betul-betul beriman kepada Allah dan yaumul akhirah, maka dia mesti memuliakan jiran dia. Fala yu'zai, jangan kamu sakiti dia. Maknanya jangan sakiti jiran, jangan khianati jiran, jangan buat tahana kepada jiran. Itu tanda orang yang beriman kepada Allah dan tanda orang yang beriman kepada yaumul akhirah. 3. Boleh ingat tak? InsyaAllah boleh ingat. Senyap semua, masya-Allah. Ada dah ni, masya-Allah. Semua ada. Senyap semua siapa? Dengar ustaz cakap seorang ustaz suruh kami diam tadi. Semua berkat diam, masya-Allah. Yang keempat, Al-Quran pula cakap. Quran kata, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Cuba tuan-tuan tengok Quran kata apa. Tadi hadis, ni Quran. Power sikit. Quran kata hanya sahaja yang layak memakmurkan rumah Allah, hanya sahaja yang layak mengimarahkan rumah Allah, hanya sahaja yang berhak mengimarahkan rumah Allah, iaitu hamba-hamba kami yang beriman kepada Allah dan beriman kepada yaumul akhirah. Maksudnya apa? Yang layak nak mengimarahkan masjid, surau,
adalah manusia yang terpilih. Manusia yang terpilih untuk mengimani Allah dan Yaumul Akhirah, maka dia dipilih mai ke surau Al-Ikhlas, Nurul Ikhlas ni untuk duduk dalam surau. Dia dipilih sebagai manusia yang akan layak mengimarahkan rumah Allah ni. Ada orang dia di dalam keadaan waktu-waktu cuti, Allah tak pilih dia mai surau. Ada tak orang macam tu? Ada. Duduk rumah tu, Masya Allah. Ji, buat apa Ji? Duduk rumah Ji. Tak ada apa Ustaz. Cucu ramai. Oh, cucu ramai. So tak main surau lah? Tak main. Tu bagus ni, kuliah pagi ni bagus ni. Ustaz tu bagus. Ustaz tu datang daripada KL. Oh, ya ke? Siapa nama? Profesor apa nama? Tak boleh kata. Sedap tu. Tak apa. Pergi Ji? Tak pergi. Pasal apa tak pergi? Cucu ramai tak boleh nak pergi sebab cucu melekat. Dah. Habis Allahu Akbar. Haji, pasal apa tak pergi Haji? Sakit. Oh, sakit apa? Ini rasa macam pening kepala sikit. Malas nak pergi mana pun malas. Surau pun tak nak pergi? Tak nak. Itu anasir-anasir yang Allah buat kepada kita supaya kita tak terdetik dalam hati kita untuk tak mai surau. Maknanya Allah tak berkehendak kita mai ke surau. Dia kata hang tak mai tak apa, tak heran lah. Aku bagi nikmat kepada hang tak mai pun tak apa. Maksudnya apa? Allah tak heran dengan kita di atas apa yang kita ada. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tahu kita semua manusia di dunia ni semuanya berdosa. Semua berdosa. Termasuk yang cakap ni pun berdosa. Lagi kuat dosa, tuan-tuan. Kita di dunia ni semua manusia yang berdosa. Cuma kata Allah SWT dalam hadis qudusinya, Allah kata wa khairul khatta'un at-tawwabun. Orang yang paling terbaik di kalangan orang yang berdosa itu ialah hamba-hamba aku yang kuat bertaubat kepada Allah SWT. Taubatlah. Bila kita berdosa, bila kita dipenuhi dengan dosa, Allah simpan 4 benda ni. Allah bagi juga kat kita. Walaupun kita tinggalkan solat, walaupun kita tak semayang, walaupun kita tak semayang subuh, walaupun kita tak baca Quran, walaupun kita tak selawat kepada Rasulullah, walaupun kita tak sedekah, Allah bagi juga dekat kita. Bagi apa? 4 benda ni. Apa dia tuan-tuan? Fikir-fikirkan. Yang pertama, Allah bagi kesihatan kepada kita walaupun kita tak semayang. Bagi ya. Bagi juga wahai Allah. Bagi ya. Kesian kat dia. Dia nak pergi kerja walaupun dia tak semayang, tak apa. Bagi ya kesihatan kat dia. Bagi. Baik tak Allah? Baik. Yang kedua, Allah juga bagi apa? Bagi rezeki pada kita. Walaupun tak semayang, walaupun tak selawat, walaupun tak tahajud, walaupun tak duha, walaupun tak tasbih, walaupun tak zikir, walaupun tak duduk dalam majlis ilmu, dia bagi juga. Bagi apa? Bagi rezeki. Bagi rezeki. Yang ketiga, walaupun kita buat maksiat kepada dia, walaupun kita buat dosa kat dia, walaupun kita buat dosa besar sekalipun dekat dia, dia tetap memberikan kepada kita supaya tidak diazabkan serta-merta sewaktu kita buat kemungkaran tersebut. Tangguh. Extend. Biar kat dia. Ya, buatlah maksiat apa pun, buatlah dosa apa pun, dia tangguh. Sebab apa dia tangguh? Nabi sendiri minta kepada Allah supaya tangguhkan azab kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak sama macam Bani Israel. Tak sama. Bani Israel, kaum Nabi Allah Musa AS, buat salah mati terus. Buat salah azab terus. Buat salah banjir terus. Macam tu. Tetapi umat Nabi Muhammad, no. Dia tangguh seketika. Tangguh. Bahkan yang keempat, walaupun dia buat dosa, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak azab dia dalam keadaan di dunia ni, bahkan ditangguhkan untuk diazab di sana. Tangguh lah.
Hebat tak Allah? Hebat. Lalu Nabi Allah Adam AS mengadu kepada Allah SWT. Cuba tuan-tuan tengok. Nabi Allah Adam mengadu. Sebab apa? Sebab kemuliaan yang ada pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Adam kata apa? Wahai Allah, aku ni buat dosa dalam syurga, Allah pisahkan aku dengan isteri aku. Nampak? Tetapi umat Nabi Muhammad, mereka buat dosa, mereka buat maksiat, mereka buat fahsyak, mereka buat mungkar, mereka tak dipisah pun dengan isteri mereka. Tak sama macam aku. Aku dipisahkan dengan isteriku. Walaupun satu dosa je. Satu salah je. Hebat tak Allah? Hebat. Kata Nabi Allah Adam AS, aku buat dosa lalu aku diturunkan daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala, lalu aku berada di dunia. Sedangkan umat Nabi Muhammad, walaupun dia banyak dosanya di dunia, last kali dia juga akan dimasukkan ke dalam syurga Allah dengan keampunan Allah SWT. Wah. Mengadu Nabi Allah Adam AS. 3. Aku buat dosa, satu dosa, lalu Allah tanggalkan pakaian aku. Tetapi umat Nabi Muhammad buat dosa dalam keadaan tanpa berpakaian, lalu Allah tutup aib dia supaya tidak diketahui oleh orang lain. Betul kan? Ya. Ada orang tahu? Tak tahu. Allah tutup aib dia. Sebab apa tutup? Sebab dia umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi, Nabi Allah Adam kata, aku buat dosa kepada Allah SWT walaupun satu, tetapi aku disingkirkan daripada syurga Allah dalam keadaan bersama-sama dengan isteriku. Lalu Allah SWT campakkan aku, lalu diterima taubat aku di Makkah sahaja. Tetapi umat Nabi Muhammad, dia buat dosa di mana-mana sahaja. Kalau dia bertaubat di mana-mana sahaja, Allah ampun dosanya walaupun di mana sahaja dia berada. Senyap semua. Senyap semua. Fikir, kita fikir. Hari Jumaat ni kita muhasabah. Manalah tahu ini Jumaat yang terakhir kita. Ini Jumaat, boleh jadi ini Jumaat yang terakhir kita. Boleh jadi. Dan hari ini mungkin hari terakhir kita. Sebab itu kita kena fikir-fikirkan bagaimana keadaan kita. Kita nak jadi apa di sisi Allah SWT. Supaya kita tidak banyak alasan dan supaya kita tidak beralasan ketika mana Allah menyoal dan memeriksa segala amal kita. Banyak alasan, ya Allah. Wah, aku ni sibuk, aku orang kaya, sibuk. Oh, rumah sewa ada berapa? 16 biji. Oh, sibuk sungguh. Sibuk sungguh. Quran baca? Tak. Selawat tak? Tak. Tahajud? Tak. Semua tak. Jawablah. Kalau ada jawapan dengan Allah SWT, sila jawab. Kalau tak ada, kembalilah ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nasihat diri saya dan tuan-tuan sekalian, mari kita upgrade balik iman kita, takwa kita kepada Allah. Supaya hari demi hari kita bertambah kualiti ketakwaan kita. Tahun demi tahun yang menjangkau, tahun yang melangkah, kita lebih berkualiti ketakwaan kita kepada Allah daripada tahun-tahun yang lalu, yang jauh kita tidak bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Dan jadikan tahun 2023 ini tahun yang lebih berkualiti dan paling bermakna di dalam sejarah hidup kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh? InsyaAllah. Takkan dah tidur dah kot. Bukan khutbah lagi, nak tidur dah. Oh ya Allah, tidur. Hampa ni teruk tu ya. Memang mengantuk ke? Memang dah niat. Lagi pergi surau, boleh lena, kena aircon. Masuk dalam cantik. Kalau duduk luar, payah lena dia dah. Jangan macam tu. Jangan niat macam tu. Mai surau. Duduk lama. Boleh InsyaAllah. Fikir-fikir kan. Dah cukup lah. Cukup lah. Ada berapa minit? 5 minit. Sikit 5 minit InsyaAllah.
Maknanya kita perlu menghargai status kita sebagai orang Islam dan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling mustahak. Hargai ya. Sebab apa hargai? Kita dapat pahala mudah. Mudah dapat pahala kita ni. Nak dapat kata kita buat tu dosa susah. Tak. Susah sebab apa? Kita niat baru nak buat dosa ni, tak tulis lagi, tak tulis. Tetapi baru niat nak buat pahala ni, nak pergi surau, baru niat ya daripada office tadi. Aku nak pergi surau Nurul Ikhlas kejap lagi, dapat dah pahala. Ya Allah. Sebab apa senang sangat dapat pahala Ustaz? Sebab umat Muhammad. Sebab umat yang paling terbaik, sebab umat yang paling dimuliai oleh Allah daripada umat-umat yang lalu. Umat keutamaan adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Jadi dalam keadaan tersebut, hargai kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah tu berikan kepada Rasulullah, bagi apa? Allah bagi kepada Rasulullah Al-Quran. Quran ni ada berapa ayat? 6,236 ayat, 30 juzuk, 114 surah, diturunkan di Makkah dan di Madinah. Jadi amatilah Al-Quran itu dan pahamilah apa yang terkandung dalam Al-Quran itu sebagai landasan kita supaya kita tidak sesat selama-lamanya. Quran kata apa? Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sesiapa yang mengambil ataupun berpegang ataupun mengambillah, sesiapa yang mengambil selain daripada Al-Quran, selain daripada Islam, maka kami tidak akan sesekali menerima amalannya yang diamalkan selain daripada Islam, maka dia akan rugi di akhirat kelak. Wa may yabtaghi ghairal islam madina falan yuqbal minhu fahuwa fil akhirati minal khasirin. Tu ayat tu. Dia renung yang tu. Kita hidup di dunia ni pagi petang siang malam, betulkah kita ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam? Betul ya? Pagi bangun, pagi buat apa? Mengeliat dulu ke, ucap tasbih dulu ke, subhanallah dulu ke, doa dulu. Oh, subhanallah dulu. Okeylah tu. Dah bangun pukul 4 pagi tu nak buat apa? Bersihkan diri. Sebab apa nak bersihkan diri? Sebab disuruh oleh Al-Quran. Wa thiyabaka fatahhir. Baju kamu dan diri kamu dibersihkan. Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Ikut Quran lah tu. Oh, jadi dia pun bersihkan diri dia, kumuk-kumuk mulut sikit, gosok-gosok gigi sikit, kemudian dia mandi, kemudian dia bersihkan pakaian dia. Dia buat apa? Semayang. Mana dia tahu dia kena semayang? Wa minal laili fatahajjad bi. Quran suruh tahajud. Okey, fine, tahajud dia. Lepas tahajud, tiba-tiba dengar azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Sebab apa kena dengar azan kemudian nak kena jawab ke ustaz? Kena jawab. Ada dalil ke suruh jawab? Ada. Iza sami'tumun nida faqulu misla ma yaqulu muazzin. Apabila kamu mendengar seruan azan yang dialunkan oleh Bilal, maka jawab, maka katalah seperti mana yang dikatakan oleh Bilal tersebut. Oh, maknanya kena jawab. Jawab. Sebab apa? Sunnah Nabi. Okey. Dah dengar azan, dah jawab dah, kemudian nak buat apa? Pergi masjid. Kena pergi masjid. Ada dalil? Ada. Tadi baca dah tadi. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Suruh pergi masjid. Okey, pergi masjid. Sebelum nak pergi masjid, nak ambil wuduk di masjid kan, nak ambil di rumah? Ambil di rumah. Sebab apa? Ada hadis Nabi suruh macam tu. Apa dia hadis dah? Iza tawadda'a ahadukum summa kharaja ila buyutin min buyutillah. Oh gitu. Ambil wuduk di rumah. Bukan di surau. Ya, bukan. Sunnah Nabi lah tu. Semua buat tu ada. Ada sandaran, ada sandaran, ada suruhan, ada suruhan. Dah sampai di masjid. Buat apa sampai di masjid? Bila sampai di masjid, nak cekok pinggang, nak duduk macam ni ataupun nak tunggu bila qomat dia? Ada hadis Nabi kata apa? Iza dakhala al-masjid fala yajlis qabla an yarka' rak'atain. Apabila kamu masuk ke masjid, masuk ke surau, jangan duduk
melainkan kamu dah semayang 2 rakaat. Oh, kena semayang. Siapa cakap? Nabi cakap. Okey, Nabi cakap. Macam tu lah. Ikut sunnah Nabi. Satu. Susunan tu ada. Sampailah nak tidur balik nanti, semuanya disebut oleh baginda Nabi SAW. Itulah cara hidup sunnah. Tu ustaz tak ada janggut. Dia duduk nampak ustaz tak ada janggut, kira tak sunnah, leceh macam tu kan. Pernah askar mana ada janggut tuan. Sekian dia maklum kan. Dia nampak ustaz sembang sunnah tapi ustaz pun tak tahu janggut. Letih kan. Letih kan. Dia dah cukup sekat tu. Lepas ni boleh tidur, insya-Allah. Jom kita baca doa, kemudian kita tutup majlis kita, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, di saat yang penuh dengan keberkatan ini, wahai Allah, di hari Jumaat Sayyidul Ayyam yang penuh dengan kemuliaan ini, wahai Allah, apalah kiranya Engkau anugerahkan kepada kami kesihatan yang baik, keafiatan yang berterusan, kesembuhan daripada segala penyakit buat diri kami serta seluruh sisi keluarga kami. Bahkan dikurniakan kepada kami keampunan-Mu, keridhaan-Mu serta kasih sayang-Mu yang berterusan di dunia hingga ke syurga-Mu, wahai Allah. Wahai Allah, panjangkan umur kami, wahai Allah. Di dalamnya ada ketaatan dan keampunan daripada-Mu, wahai Allah. Permudahkanlah urusan dunia dan akhirat kami, wahai Allah. Wahai Allah, rezekikan kami untuk bertaubat sebelum tibanya ajal kepada kami. Rezekikan kami untuk mendapat husnul khatimah di akhir hayat kami nanti. Rezekikan kami, wahai Allah, agar sempat menyebut kalimah-Mu, la ilaha illallah, sebelum nyawa kami berpisah daripada jasad kami ini, wahai Allah. Dan rezekikan kami juga, wahai Allah, agar dibebaskan kami daripada kesengsaraan dan azab di alam kubur kami nanti dan di alam mahsyar-Mu nanti, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami, keturunan kami, zuriat-zuriat kami, zuriat-zuriat yang soleh dan solehah. Jadikan kami dan pasangan kami pasangan yang soleh dan solehah. Wahai Allah, Kau kukuhkanlah ukhuwah sesama kami dan jauhkanlah berpecah belah sesama kami, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, lindungilah kami daripada mara bahaya siang dan malam. Wahai Allah, ya Tuhan kami, selamatkan kami pada setiap waktu dan ketika. Tidak kira di mana jua kami berada, juga kami pohonkan kepadamu, wahai Allah. Selamatkanlah negara kami yang tercinta ini, wahai Allah, dari segala ancaman dan mara bahaya, dari segala kekacauan dan huru-hara, agar kami dapat hidup dalam aman dan sejahtera. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.